Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat sidang jemaah rahmatullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita teruskan bacaan pada kuliah maghrib bulanan kita menggunakan kitab Syu'abul Iman, kitab cabang-cabang iman yang kita gunakan yang ringkasan mukhtasar kepada Syu'abul Iman yang asalnya dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, diringkaskan oleh Imam Abdul Ma'ali Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini, di mana kita baca hadis-hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang apakah perkara-perkara, amalan-amalan, akhlak, sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepada kesan daripada iman yang ada di dalam hati kita. Apabila kita percaya kepada Allah di dalam hati kita, kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, dan kita percaya bahawasanya kita sedang menuju kepada hari kebangkitan semula, hari kiamat. Buah daripada iman itu, hasil daripada kepercayaan di dalam hati kita tadi, pasti akan menghasilkan kesan, pasti akan menunjukkan akan kewujudan di dalam hati, dan perkara-perkara tersebutlah yang dinyatakan sebagai cabang-cabang iman ataupun kita sebut buah-buah ranting daripada iman yang berada di dalam hati. Dan tentulah teras kepada iman itu adalah la ilaha illallah. Asas kepada iman kita adalah kepercayaan kita bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan kita juga pernah sebut sebelum ini, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, pohon iman itu, asas kepada iman itu, yakni la ilaha illallah, perlu disiram, perlu sentiasa dipelihara dan disiram dengan wahyu daripada langit, yakni dengan Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita memahami Al-Quran, dengan kita mendengar Al-Quranul Karim. Juga termasuk dalam wahyu itu adalah kita mendengar kalam-kalam Rasulullah SAW, kita memahami apa yang disampaikan oleh baginda SAW. Itulah siraman yang akan menyuburkan lagi pohon iman di dalam hati kita. Dan apabila dijaga dan dipelihara dengan baik, dengan perkara yang tersebut tadi, insya-Allah pohon itu akan terus hidup, akan terus kukuh di dalam hati dan jiwa kita, dan akan menghasilkan, membuahkan ranting-ranting, mengeluarkan buah-buahan dan juga kesannya.
Kita telah baca tuan-tuan daripada kitab kita ini sehingga cabang yang ke-58 hari ini, dan kita akan tengok setakat mana yang sempat dengan ruang masa kita ini, mungkin 2 atau 3 yang kita sempat. Cabang yang ke-58 daripada ranting-ranting dan cabang-cabang iman ialah al-ihsan ilal mamalik, berbuat ihsan, berlaku ihsan terhadap hamba abdi yang berada di bawah jagaan seseorang. Tuan-tuan, sebelum kita masuk berbicara tentang berbuat ihsan terhadap golongan hamba abdi ini, kita sebut sedikit tentang hukum perhambaan. Tuan-tuan, agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini daripada awal permulaannya adalah agama yang ingin membawa kebebasan kepada semua manusia. Daripada yang pertama, daripada menyembah sesama mereka, menyembah sesama makhluk, kepada kemerdekaan masing-masing bebas daripada menghambakan diri kepada sesama makhluk, kepada hanya menghambakan diri kepada Allah. Itulah Islam datang membawa iman kepada Allah, menolak beribadat kepada menyekutukan Allah, beribadat menyembahkan kayu, patung dan sebagainya. Semua itu adalah makhluk sama dengan kita. Dan dari sudut hubungan sesama manusia pula, Islam sangat-sangat menganjurkan untuk setiap orang itu ada kemerdekaan dirinya sendiri, dengan arti kata dia boleh memiliki harta dan dia boleh menentukan sendiri kehendaknya apa yang dia ingin berbuat. Inilah yang disebut sebagai orang yang merdeka. Cumanya pada ketika tersebut, sistem perhambaan itu adalah satu sistem yang meluas dan memang telah sedia wujud. Pemilik-pemilik hamba ini telah mengeluarkan modal yang besar untuk memiliki hamba. Tuan, hamba ini sama seperti aset lain, tanah, rumah, emas, perak dan sebagainya. Dia hanya perlu dibeli, perlu diperoleh dengan perlu dikeluarkan kosnya. Tentulah sekiranya Rasulullah menghapuskan secara sekaligus dan secara drastik, akan membawa sedikit sebanyak kepada penentangan dan juga situasi yang mengejut oleh pemilik-pemilik yang memiliki hamba tersebut. Akan tetapi yang dibawa oleh baginda Rasulullah penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Rasulullah menganjurkan antara amal soleh yang paling besar ganjarannya adalah seseorang yang memiliki hamba lalu dia membebaskan hamba. Itu dimulakan dengan menganjurkan untuk pemilik-pemilik hamba ini membebaskan hamba mereka dan dijanjikan dengan ganjaran yang besar. Di samping itu, kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang dilakukan, sebahagiannya baginda Rasulullah memberikan jalan keluar untuk kafar, yakni pembersihan. Kesalahan itu perlu dibersihkan dan salah satu caranya adalah dengan membebaskan hamba. Jadi dengan lorong-lorong yang dibuka oleh baginda Rasulullah, maka perhambaan di kalangan umat Islam mula berkurangan sedikit demi sedikit, sehinggalah sampai kepada keadaan seluruh kita kata kebiasaan manusia itu mula menuju ke arah membebaskan hamba. Sebab dimulakan oleh baginda Rasulullah dengan syariat Islam ini dengan jalan yang cukup penuh kebijaksanaan dan hikmah, maka sistem perhambaan itu mula menjadi mengecil dan juga mula hilang dan juga berkurangan. Walaupun dalam perjalanan dunia keseluruhannya, sistem perhambaan ini betul-betul mula dihapuskan pada kurun yang selepas daripada 19 barulah clear secara
apa secara rasminya. Tetapi semua itu adalah perkara yang amat-amat disokong, amat-amat disarankan oleh agama kita yang mulia ini. Tapi pada masa yang sama, bagi orang-orang yang masih pada zaman itulah, pada permulaan dan juga pada zaman yang masih lagi wujudnya apa ni, boleh jadi masih ada sebahagian yang masih ingin mengekalkan pemilikannya terhadap hamba-hamba tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu. Mungkin dia perlukan kepada orang yang berkhidmat membantu urusan-urusannya, dan perlu kepada orang yang menguruskan perniagaan dan sebagainya, perlu pada pekerja yang berbentuk hamba begini. Maka Rasulullah SAW telah memberi peringatan untuk pemilik-pemilik kepada hamba ini, mesti mereka melaksanakan dan menunaikan hak hamba-hamba di bawah jagaan mereka dengan selayaknya dan mengangkat darjat itu walaupun hamba. Tetapi Rasulullah minta supaya dilayan dan diuruskan selayaknya sebagai seorang hamba Allah yang mulia. Jadi yang ada hamba dianjurkan untuk membebaskan, dan sekiranya ada kesalahan itu dianjurkan untuk kafar, membersihkan dosa tersebut dengan membebaskan hamba. Dan bagi yang masih ingin mengekalkan pemilikan terhadap hamba, disuruh berbuat ihsan terhadap hamba yang dimiliki. Jadi kita tengok tuan, salah satu tanda berimannya seseorang mukmin itu, sekiranya dia memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka Rasulullah suruh untuk dia bertindak berlaku baik terhadap hambanya itu tadi. Kita tengok tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala daripada riwayat Al-Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu ta'ala fi sahihain. Qala ra'aitu Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat salam yang bernama Al-Ma'rur ibnu Suwaid, dia kata, aku pada satu hari aku nampak Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun. Ketika itu Abu Dzar pakai satu sut pakaian. Bila sebut hullah, kain yang di atas dengan kain yang di bawah. Kalau tuan nak mudah faham ni, macam kita tengok orang pakai pakaian ihram kan ada dua lain. Satu kain yang lipat di bawah, satu kain lagi yang tutup di atas. Dan pada masa tersebut bukan semua orang ada dalam kita, tuan kita alhamdulillah dalam kita ni baju pun tak larang nak pilih, seluar penuh, baju penuh, kain lekat penuh. Kadang kita terpaksa sedekah orang, alhamdulillah rezeki pun tak beri. Pada waktu tersebut boleh jadi seseorang boleh ada 2-3, bukanlah mudah, kadang-kadang boleh jadi ada selai saja yang boleh pakai untuk bahagian bawah, tutup aurat, ataupun ada satu kain yang besar ditutup seluruh tubuh dengan kain yang selubung seluruh badan. Dan ada juga komis, disebut komis ni yang ada lengan, dan kita boleh masukkan kepala kita melalui lubang, itu dipanggil komis. Lepas tu jubah kita tu salah satu komis lah, baju Melayu kita kemeja ni komis lah. Sebab apa? Dia boleh masuk kepala dalam laluan tengah itu dan kita boleh masukkan lengan kita. Jadi bila sebut hullah, satu set kain pakaian yang di bawah dan yang di atas, lengkap dan warnanya sama, kain yang sama. Jadi ada dua lain, kain yang di bawah dan yang lengkap, yang sempurna. Macam kita hari ini baju lengkap lah, satu suit lengkap dengan kain yang elok. Zainal Abu Dzar pakai set pakaian kain yang elok begitu, dua lain atas dan bawah. Wa ala ulamihi, dan hamba dia juga pakai baju yang sama, kain yang sama, kualiti yang sama. Hamba tu, Sayyidina Abu Dzar tuan, hamba tu tadi pakai baju kualiti yang sama, kain yang sama. Wa alaihi hullatun misliha, sama-sama seperti. Kalau kita contoh kita dalam kita hari ni lah, kalau kata tuan tu pakai baju jenama yang branded, yang mahal lah, saya pun nak sebut macam-macam brand lah kan.
yang hamba pun pakai baju brand yang mahal. Tak boleh yang tuan beli baju yang branded, hamba beli baju bundle. Itu tak sama lah tu. Sebab kualiti tak sama, nilai tak sama. Jadi bila Sayyidina Suhaib tengok begitu, dia pelik lah. Yang ni tuan, yang ini hamba. Biasanya keadaan masa itu, yang tuan pakai baju elok, yang hamba akan pakai kain sepatu saja. Sebab biasanya dia badan dia tak pakai baju, dia nak angkat barang. Jadi tak pakai dengan sempurna lah. Jadi pakaian yang tidak menunjukkan pada kedudukan dia sebagai seorang yang dihormati. Jadi pelik. Fasa'alnahu an dzalik, kami pun tanya dia, wahai Abu Dzar, kenapa begini? Faqala, maka Sayyidina Abu Dzar pun berkata, inni sababtu rajulan, aku pernah satu ketika aku mencela seseorang. Aku marah, ini tak ada kalangan hamba lah. Kita aku pernah marah dan aku pernah herdik dan juga kutuk seorang individu. Fasyaka'ani ila Rasulillah, jadi aku pernah marah, aku pernah herdik hamba, aku pernah bertindak dengan kasar terhadap hamba. Lalu hamba aku ini datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah akan keadaan tuan dia ni tadi. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila hamba ini buat aduan kepada Rasulullah, Rasulullah panggil. Rasulullah panggil dan bertanya kepada dia, a'ayyamtahu bi ummihi, wahai Abu Dzar, adakah kamu telah mengadukan dia dengan menyebut nama mak dia? Mungkin saya Abu Dzar masa itu ialah sebagai seorang manusia, ada ketika marah jadi terlemah cakap. Adakah kamu telah mengaitkan dia dan telah memalukan dia dengan menyebut nama ibunya? Ini macam kita marah kat kawan tapi sebut mak dan ayah dia, burukkan mak dan ayah. Ini perbuatan yang cukup. Kalau salah suruh kita jauhi. Dan Rasulullah pernah sebut, jangan kamu memaki hamun mak bapak kamu sendiri. Sebab pelik, ada ke orang yang nak maki hamun mak ayah dia? Sebab tak, di luar daripada normal. Berkata yang dimaksudkan seseorang itu memaki hamun mak dan ayah dia ialah dia memaki hamun mak dan ayah orang lain yang menyebabkan orang itu membalas pula dengan memaki hamun mak ayah dia sendiri. Jadi kita kutuk mak ayah kawan kita, tengok kawan kita balas balik kutuk mak ayah kita. Itu yang Rasulullah juga. Jangan kutuk orang lebih-lebih lagi mak ayah orang, sebab nanti dia akan balas dengan kutuk ibu ayah kita sendiri. Jadi Sayyidina Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah, adakah kamu telah mencela dia, adakah kamu telah memburukkan dengan menyebut nama ibunya? Innaka mu'fika jahiliyah, wahai Abu Dzar, kalau kamu buat begitu, kamu masih ada lagi ciri-ciri dan sikap perbuatan sebagaimana orang pada zaman jahiliyah. Ini maki kamu, mencela dan juga kutuk dan juga mengaitkan keburukan orang ini. Rasulullah suruh Sayyidina Abu Dzar buat, sebab Rasulullah kata ini perbuatan, bukan perbuatan seorang mukmin. Inilah perbuatan orang yang masih berada pada zaman jahiliyah ini sebelum mendapat hidayah dan iman daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, selepas Rasulullah dan pesan, sudah peringatkan Sayyidina Abu Dzar jangan buat lagi begitu, jangan kutuk, jangan cela, jangan burukkan orang, jangan malukan, jangan aibkan, terutama sekali mengaibkan ibu dan ayah seseorang, satu perbuatan yang tidak patut dibuat. Rasul sambung pesanan Rasulullah kata, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudara kamu ini adalah yang berkhidmat, bantu kamu. Saudara-saudara kamu yang jadi hamba-hamba kamu ini, ja'alahumullahu tahta aydikum, hamba-hamba yang kamu miliki ini, yang berkhidmat kepada kamu ini, Allah Ta'ala yang jadikan dia menjadi milikan kamu, dan Allah yang jadikan dia berada di bawah kuasa dan juga penjagaan kamu. Faman kana akhu tahta yadayhi, ini Rasulullah pesan. Kita tengok Rasulullah didik sesama kita umat Islam ni, sesama manusia Rasul suruh hormat. Bahkan sesama manusia yang di kalangan hamba pun Rasul suruh hormat. Bahkan dengan binatang pun Allah Ta'ala Rasulullah SAW suruh kita berbuat ihsan dan berbuat baik.
Rasulullah kata, mereka-mereka yang berada di bawah milikan kamu dari kalangan hamba abdi ini, Allah Ta'ala yang jadikan dia menjadi milik kamu, itu kamu kena ingat. Bukan sebab harta kamu, bukan sebab kemewahan kamu, bukan sebab kekuasaan kamu, tapi ini Allah Ta'ala yang berikan kepada kamu dari kalangan hamba-hamba ini menjadi milik kamu. Kamu kena ingat ini semua milik Allah belaka. Sekiranya ada dari kalangan mereka yang berada di bawah milikan kamu, falyut'imhu mimma ya'kul, maka yang pertama, apa sahaja yang kamu makan, itu juga yang kamu kena beri mereka makan. Rasulullah suruh layan kualiti makanan hamba abdi itu mesti sama dengan kualiti makanan yang dimakan oleh tuannya. Tak boleh kalau tuan makan makanan yang bau, yang segar, yang berkualiti, yang hamba diberi saki-baki makanan yang dah tak elok. Ataupun tuan makan kualiti makanan yang tinggi, hamba diberi kualiti makan yang rendah. Kalau kita sebut zaman kita tuan, kualiti makanan ni ayam, daging, ikan tu buat satulah dari segi lauk. Dan kalau lengkap ada nasi dan ada lauk. Kalau bawah sikit ada nasi saja tanpa lauk, cukup dengan sup-sup. Dan juga kata ikan pilih ikan kering. Bawah lagi nasi saja dengan garam, contoh yang betul sederhana. Tak bolehlah kalau tuan itu makanannya lengkap, ada lauk dan ada nasi, tetapi hamba diberikan yang nasi saja ataupun tanpa lauk ataupun dengan lauk yang lebih rendah. Tak boleh. Ini pesanan pertama Rasulullah kepada tuan-tuan orang yang memiliki hamba untuk berlaku ihsan kepada hamba yang mereka miliki. Wal yulbishu mimma yalbas. Yang kedua Rasul sebut tentang pakaian. Apa sahaja yang kamu pakai, kualiti kain yang kamu ada, kualiti pakaian yang kamu ada, maka pastikan hamba-hamba kamu juga pakaiannya mesti sama kualiti dengan kamu. Wala tukallifuhum, jangan kamu bebankan mereka minal amal ma yaghlibuhum. Jangan kamu bebankan mereka dengan kerja-kerja yang tidak mampu mereka laksanakan. Sungguh hamba itu milik kamu dan kamu berhak untuk menyuruh mereka buat kerja-kerja dan mereka perlu patuh, perlu laksana. Tetapi Rasul juga pesan, jangan diberikan kerja, jangan diberikan beban tugas yang tak mampu mereka tunaikan. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum, kalau kamu terpaksa juga beri tugas yang berat yang mereka tak mampu buat, kamu mesti sama-sama buat kerja itu dengan mereka. Contoh, kalau kata angkat barang, kita suruh dia angkat barang, tapi ada satu hari itu jumlah barang yang perlu diangkat lebih daripada biasa. Ketika itu terpaksa suruh juga dibuat kerja. Allah bagi pesan, hendaklah kamu sama-sama turut buat kerja dengan dia. Jangan dibiarkan dia bekerja seorang diri. Jadi tuan-tuan, dilihat di sini Rasulullah tunjuk contoh ihsan terhadap hamba abdi yang dimiliki, mestilah diberi makan dengan sewajarnya, khususnya kualiti makanan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh tuan, kualiti pakaian yang sama yang dipakai oleh tuan, dan tidak boleh dibebankan dengan pekerjaan melebihi daripada apa yang selayaknya, apa yang harus dilakukan. Itu tuan, kalau hamba ni tuan dia milioner, dia juga hidup sebagaimana hidup seorang milioner, cuma bezanya dia kena khidmat pada tuan dia. Kalau tuan dia berada pada tahap pakaian dan makanan yang sempurna, jadi dia dah tak perlu bimbang tentang tempat tinggal, tentang makanan, tentang pakaian. Dia dapat makanan dan pakaian yang sempurna, cuma dia kena tugas khidmat pada kerja-kerja yang diberikan kepada dia. Dan diberi jaminan pula oleh Rasulullah, tidak boleh dibebankan dengan pekerjaan yang tidak mampu dilakukan. Jadi itulah yang dimaksudkan ihsan terhadap hamba abdi. Tuan, dengan hamba abdi pun begini Rasul tunjuk cara kita melayan, cara seseorang itu bermuamalah dengan hamba. Tentulah dengan sesama manusia yang merdeka, tentu lebih-lebih lagi Rasulullah suruh kita berbuat baik dan berlaku ihsan. Hatta dengan binatang pun Rasulullah suruh kita berlaku ihsan. Disuruh beri minum, kalau ada bela binatang
kalau tak boleh untuk orang kata apa, beri makan dan minum, maka kena lepaskan bagi dia boleh berjalan cari makanan dan cari minum. Jadi tak boleh dibunuh. Kalau nak umum boleh, tapi kena pastikan makanan dan juga orang kata apa, keperluan asasinya diberi dengan baik. Jadi orang yang bela-bela binatang ni, bila dia beri makan itu ihsan, bila dia beri minum kepada binatang yang dia miliki itu ihsan. Dan kita tengok tahap-tahap ihsan ini yang sampai tahap sekiranya dia nak musafir, dia akan pergi cari tempat-tempat yang dia boleh tinggal binatang itu semua termasuk dalam bab ihsan. InsyaAllah orang yang laksanakan begini, Allah Ta'ala beri ganjaran yang mulia dan ganjaran yang baik. Cumanya kita kena niatlah, jangan niat semata-mata kita niat sebagai hobi, kita bahkan kita niat buat berlaku ihsan kepada binatang peliharaan yang kita jaga. Inilah contoh tuan nilai ihsan, dan ihsan inilah yang menjadi lambang ataupun menjadi tanda kepada keimanan. Yang berlaku ihsan inilah tanda dan juga lambang kepada keimanan. Dan bila kita tengok bab ihsan ni tuan, yang kita baca sekarang ni adalah ihsan kepada hamba. Tapi kalau kita tengok dalam bab ihsan ni, perkataan kalimah ihsan ni adalah kalimah yang cukup luas. Kita ada ihsan yang perlu kita buat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ihsan terhadap Allah adalah apabila kita beribadah, apabila kita berbuat kebaikan, kita berbuat amal soleh, kita berbuat dalam keadaan kita hadir dalam hati kita Allah sedang memperhatikan kita. Maksudnya setiap kali kita buat amal soleh, kita tunai perintah-perintah Allah ni, kita hadirkan dalam hati aku sedang dipantau dan sedang diperhati oleh Allah. Dan bila kita sedang, kita ingat dan kita rasa bahawasanya Allah sedang memantau kita, Allah sedang memperhatikan kita, tentulah kita akan buat sebaik mungkin yang kita mampu. Itu ihsan hubungan kita dengan Allah. Ada yang dituntut ihsan selepas Allah yang diperintahkan dalam ayat Quran pada banyak ayat. Bila Allah perintah suruh beribadat pada Allah, akan disusuli suruh kita berlaku ihsan terhadap ibu bapa. Itu juga pihak yang kita perlu berlaku ihsan. Selepas ibu ayah, kita diperintahkan untuk berlaku ihsan terhadap isteri dan anak-anak. Ini banyak disebut oleh baginda Rasulullah tentang tanda seseorang yang baik di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling baik terhadap isteri dan anak-anaknya. Itulah juga ihsan terhadap hamba yang dimiliki, ihsan terhadap binatang-binatang, dan ihsan terhadap sesama manusia. Ini semua tuan-tuan, nilai ihsan ini adalah satu cabang yang cukup besar dalam agama kita. Dan orang-orang yang mengambil berat terhadap ihsan ini adalah orang yang ada tanda cabang ataupun kesan keimanan yang ada dalam hati mereka. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk dalam golongan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berlaku ihsan. Jadi tuan Syekh bawa selepas pada itu cabang iman yang ke-59 apabila disebut tentang tugas ataupun ihsan seorang tuan terhadap hamba yang dimiliki, ada juga tuntutan ihsan ataupun tuntutan terhadap hamba itu sendiri. Apabila dia menjadi hamba, apabila dia telah pada ketika mana dia berada sebagai status seorang hamba yang dimiliki, dia mesti patut, dia tidak boleh keluar daripada situasi ataupun status hamba itu melainkan dengan jalan yang diiktiraf oleh syarak. Jalan yang diiktiraf oleh syarak adalah tuan itu dengan secara sukarela membebaskan, ini yang kebanyakannya itu satu. Ataupun satu lagi, dia boleh jalan dengan jalan dia buat satu perjanjian dengan tuan dia. Itulah disebut sebagai al-muqatabah. Muqatabah itulah satu agreement. Seorang hamba akan buat perjanjian dengan tuan bahawasanya siang saya bekerja ataupun jam sekian-sekian saya berkhidmat di rumah, khidmat tugas-tugasan saya dengan tuan, tetapi tuan bersedia memberikan sedikit masa yang lain untuk saya bekerja di luar untuk mendapatkan bayaran upah daripada luar.
dan dengan upah ini saya himpun dan kumpul untuk bayar untuk pembebasan. Ini juga boleh pula. Tetapi kalau lari daripada tuan yang memiliki tanpa proses pembebasan yang jelas tadi, ataupun tanpa proses membayar kepada tuan tadi, adalah satu perkara yang salah dan perkara yang tidak dibenarkan. Jadi syarat seimbang dalam perkara ini, hak hamba diraikan, hak tuan milik juga duduk sama diraikan. Walaupun kalau kita lihat secara menyeluruh, hak seorang hamba itu lebih berat, lebih banyak diberikan penekanan oleh syarak, sebab memang syarak nak membebaskan hamba. Apabila seseorang itu telah bebas daripada menjadi hamba, jadi orang merdeka, dia tak boleh semula menjadi hamba. Secara umumnya begitu, itu kaedah. Sebab itu bila hamba itu telah merdeka, bilangan hamba akan berterusan makin kurang. Dia tidak akan bertambah, sebab apabila seseorang itu merdeka, tidak ada jalan untuk dia menjadi hamba semula. Tak boleh jual. Kita tak boleh dia tangkap orang merdeka ni, yang kita lihat ni, kita ambil, kita pijat, tak boleh. Sebab orang yang merdeka tidak boleh dijadikan hamba semula. Secara umumnya begitu, walaupun adalah beberapa pembahasan yang lebih banyak. Jadi dari situ seorang hamba itu pula, baginda Rasulullah menyatakan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi, seseorang hamba itu, yakni hamba yang dimiliki oleh seseorang tuan, apabila dia berlaku jujur terhadap tuannya, yakni tuan dia tugaskan dengan tugas tertentu, dia jalankan dengan amanah. Tuan dia tugaskan dengan menjaga harta-harta tuannya, dia jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan dia berlaku taat kepada tuannya pada segala tugas yang diberikan. Wa ahsana ibadata rabbih, dan pada masa yang sama dia melaksanakan ibadat kepada Tuhannya dengan sebaik-baiknya. Yakni dia tunaikan solat fardu 5 waktu, dia jaga segala perkara halal dan haram, pada masa yang sama dia berkhidmat kepada Tuhan dia dengan baik. Falahu ajruhu marrataini, maka dia akan mendapat ganjaran pahala 2 kali ganda. Di pahala apa yang dibuat oleh Tuhan dia, pahala apa yang kebaikan yang dilaksanakan oleh Tuhan dia juga akan diperolehi oleh dia. Tuan dia yang memiliki harta yang banyak bersedekah atau buat kebajikan harta, dan dia ada hamba yang berkhidmat pada dia, dan hamba dia berkhidmat dengan baik. Pada masa hamba ini juga seorang yang taat kepada Allah, hamba ini akan dapat 2 kali ganda pahala kebaikan yang dilakukan oleh tuannya. Tuan, ini juga satu kemuliaan yang diberikan oleh syarak terhadap golongan-golongan hamba ini, selain daripada syarak sangat-sangat membuka ruang yang besar untuk mereka dijadikan orang yang bebas dan merdeka. Dan juga tuan, baginda Rasulullah juga menyebut bahawasanya al-'abdu al-abiq, seorang hamba yang lari daripada tuannya tanpa melalui jalan yang sahihnya, sebagaimana kita nyatakan tadi, la yaqbalu Allahu minhu salatan, tidak diterima salatnya hatta yarji'a ila mawali, selain melainkan ketika mana dia kembali semula kepada tuannya dan menyelesaikan apa yang tak selesai dengan tuan itu tadi. Jadi bukan senang-senang boleh lari, tapi mesti ikut proses yang betul. Cuma tuan-tuan mungkin timbul soalan, kenapa masih lagi kita berbicara dan juga baca sedikit sebanyak tentang bab-bab yang seperti ini, walaupun sekarang sudah tidak ada hamba ataupun perhambaan lagi. Yang pertama kita nak sebut dari segi faedah, tentulah supaya kita faham hukum hakam agama kita, walaupun tidak ada lagi pelaksanaannya disebabkan ketiadaan hukum itu, tidak ada pihak yang terlibat dengan hukum tersebut. Setidak-tidaknya kita boleh faham kemuliaan hukum hakam syarak kita dan juga ketinggian nilai yang ada dalam agama kita. Sebagaimana kita tengok tadi, tuntutan supaya Tuhan berlaku ihsan terhadap Allah. Yang keduanya adalah untuk dari segi pelaksanaan zaman sekarang ini, walaupun babnya tak sama, seperti mana yang kita sebut sebagai hubungan antara majikan dengan pekerja ini, dia bukan hubungan hamba dengan Tuhan, sebab kedua-duanya adalah orang yang merdeka.
Tetapi boleh diambil pengajaran pada bab ini oleh seseorang majikan yang ada bekerja, walaupun dia bukan tuan dengan erti kata tuan kepada hamba pada zaman yang dahulu, dan bekerjanya juga bukanlah hamba, bekerjanya adalah pekerja. Tetapi kita boleh ambil pengajaran bagaimana orang tunjukkan hubungan yang sepatutnya yang dilakukan oleh seorang tuan terhadap hambanya. Juga boleh diambil pengajaran oleh majikan-majikan terhadap pekerja-pekerjanya. Yang ini jangan dibebankan dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka, dan diberikan keperluan asas yang selayaknya yang diperlukan oleh pekerja bawahan mereka. Dan jangan dibiarkan pekerja-pekerjanya itu diperah keringat mereka dengan seperah-perahnya, tetapi diberikan bayaran dan upah yang tidak sewajarnya. Jadi tuan-tuan, ini semua termasuk dalam panduan-panduan yang kita boleh ambil daripada agama kita. Itulah ihsan yang dianjurkan oleh agama kita terhadap hubungan sesama makhluk ini. Tak boleh semata-mata kita kata pihak yang memiliki modal ini saja yang berterus-terusan menambah kekayaan mereka, tetapi pihak yang bekerja itu terus-terusan berada dalam keadaan yang susah, yang sempit, dan juga berada dalam keadaan yang tidak mampu mencapai tahap yang selayaknya dalam kehidupan, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Itu semua termasuk dalam ihsan yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi yang ini yang kita boleh ambil pengajaran-pengajaran, walaupun tidak sama sepenuhnya, tetapi ada pengajaran di situ yang ditunjukkan oleh syarak terhadap persoalan kita memuliakan sesama manusia ini. Sama ada majikan kepada kerja, sama ada seorang guru terhadap anak-anak murid, sama ada seorang anak terhadap ibu dan ayah, sama ada seorang isteri terhadap suami, suami terhadap isteri. Semua pihak dalam hubungan sesama makhluk ini dituntut dan disarankan semua pihak melakukan ihsan, melakukan kebaikan setakat apa yang mampu dilakukan oleh sesama kita. Semoga dengan ihsan yang kita laksanakan ini, Allah Ta'ala akan memberi taufik dan memberi kebaikan kepada kita untuk kita boleh berlaku ihsan lagi dalam apa-apa sahaja yang kita lakukan. Tuan, kebaikan-kebaikan ini, amal-amal soleh ini apabila dilakukan, ianya akan membuahkan taufik. Allah Ta'ala akan memberi taufik untuk boleh buat kebaikan-kebaikan yang lain. Ini rahsia dia. Satu kebaikan yang kita buat, satu amal soleh yang kita buat, jika dilakukan dengan ikhlas, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri ilham, akan beri taufik untuk buat amal soleh yang lain lagi. Maka bertambahlah bekalan amal kita dan bertambahlah kita punya amal soleh untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya ingat cukup setakat itu dulu. Hari ini yang kita dapat dua cabang yang berkaitan dengan tuntutan kepada seorang tuan kepada hambanya, dan juga tuntutan ke atas seorang hamba terhadap tuannya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.